Semua dah ready? Dah. Liza okey? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi diucapkan kepada pihak Puan dan penunggu yang lain. So, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Puan di atas kesetujuan menerima pelawaan daripada pihak kami untuk mengemuduga anda sebagai usahawan. Buat pengetahuan Puan, kami merupakan pelajar daripada Universiti Malaysia Kelantan UMK pada semester 2 ingin menjalankan tugasan berkumpulan dalam subjek gelagat usahawan APT 2021 di bawah tajuk Entrepreneur Profile. Tanpa membuang masa, saya serahkan kepada pengemudi yang pertama. Dengan ini dipersilakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua rakan-rakan dan Puan. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kerana sudi meluangkan masa dengan kami pada pagi ini. Terlebih dahulu saya ingin sopi pada seluruh jawapan dia. Ada. Okey, kita teruskan pada soalan yang pertama lah. Mula-mula sekali saya nak tahu nama perniagaan ataupun nama sendiri ke? Okey, boleh. Okey, nama saya Nur Farhan binti Ghazali. Saya selaku pewaris daripada ayah saya. Perniagaan ni daripada ayah saya sendiri. Okey, Ghazali bin Ayub. Okey, nama syarikat Anur Food Holding Sdn Bhd. Dengar tak? Macam bergema pula. Ke tak? Bergema sikit lah. Jelas, tapi jelas tak? Jelas. Okey. Nama syarikat Anur Food Holding Sdn Bhd. Okay, saya Nur Farhan binti Ghazali. Saya berumur 26 tahun dan saya ialah pewaris kedua lah untuk meneruskan perniagaan. Soalan seterusnya, bagaimana kita bahasakan diri Puan dulu? Boleh. Bagaimana Puan memulakan perniagaan ataupun bagaimana keluarga Puan ataupun ayah sendiri nak memulakan perniagaan tersebut? Okey, kami bermula perniagaan ni daripada tahun 2005. 2015. Okey. So kita mula daripada 2015 start berniaga dari rumah, dari dapur rumah. Sebelum mula perniagaan tu ayah saya macam-macam pekerjaan lah yang dia buat. Okey. Tapi dia boleh terdetik nak buat perniagaan keropok ekor ni. Kita orang kat sini base dia mesti ikan. So kita punya misi, kita punya apa? Jangan saya nervous. Okay. Macam kepakaran kami dalam syarikat ni ialah menghasilkan dan mengeluarkan produk-produk berasaskan ikan. Hasil-hasil laut lah. Okay, so kita orang kat sini ada beberapa produk yang kita orang buat. Yang terutamanya keropok lekor. Itu ialah produk sulung lah orang kata, produk pertama yang kami buat pada tahun 2015 tu. Ini keropok lekor. Yang kedua, produk kedua ialah marupu ikan. Marupu ikan ni inovasi daripada produk keropok lekor. Marupu ikan tu dikenali sebagai lekor chip. Okay. Produk tu produk inovasi lah sebenarnya. Ini pun idea daripada kita orang ada collaborate dapat macam bantuan ataupun
yang banyak membantu pihak kami daripada awal berniaga dulu dengan Jabatan Pertanian. Diorang banyaklah bagi idea yang cakap apa kata kalau buat macam diorang ni Jabatan Pertanian diorang banyak macam suka inovasi sesuatu. So diorang macam bagi idea supaya inovasikan produk tu macam Kompok Leko tu kan dah biasa macam dekat Terengganu, Mersing dah macam benda tu memang belah sana lah, makanan-makanan belah sana aku diorang buat kat sana lah kan. Kat sini apa kata kalau nak naik lagi brand tu kita inovasikan produk tu. So tu yang terkeluarnya Leko Chip lah, terhasil je Leko Chip. Okay, produk inovasi dia sama macam Kompok Leko tapi kita jadikan dia buku. Itu produk kedua. Lepas tu kita ada juga kopi otak-otak, lepas tu keropok Leko Slice, macam tu lah. Okay, semua produk-produk berasaskan ikan. Tapi sejak tahun 2019, kita ada tertukar sikit lah sebab produk kita orang, Kompok Leko. Lepas tu yang dah 2 tahun, kita orang buka cafe juga. Macam ada jual produk tu, memang kita supply dekat macam Kompok Leko Chip ni, kita banyak hantar dekat kantin-kantin sekolah, peniaga-peniaga dekat Pasar Lambak. Lepas tu kalau Leko Chip ni kita luas. Kalau Kompok Leko tu dia area Johor saja. Kalau Kompok Leko Chip dia meluas lah sebab kita boleh post. Dia sampai Sabah Sarawak pun sampai juga. Okay, lepas tu kita ada buat perniagaan sendiri, iaitu kita buka kedai makan lah. Kita macam berkonsep cafe. Itu dah lari sikit daripada kita orang punya tujuan asal nak mulakan perniagaan ni. Tapi si Kompok Leko tu adalah juga. Tapi kita buat satu lagi branding, kita base kopi macam tu lah. Dia nama kita punya cafe tu Kopi Tenggek. Kopi Tenggek Tanjung Piai. Itulah tu antara produk-produk yang kita ada. Lepas tu, okay, asal berbalik pada asal tadi, penubuhan perniagaan tu, asal kita buat dekat dapur rumah, guna modal yang ada dekat tangan. Okay, awal-awal dulu kita nak buat Kompok Leko tu, guna mixer tak, mixer kuih, nak buat kuih tu kan. Nak gaulkan dough tu, kita orang guna apa yang dekat tangan. Tentu nak beli mesin tak mampu. Sekarang mesin yang puluh-puluh ribu yang boleh gaul 100 kilo, dulu tak mampu lah. Lepas tu kita guna apa yang ada kat rumah, so kita first gaul pakai hand mixer. Memang berpuluh-puluh lah yang meletup sebab dough tu berat, jadi tak dapat tampung lah. Tapi kita dah start, walaupun benda tu sikit, kita dah start macam bagi rasa-rasa dekat orang-orang sekitar. Tentulah macam ada dah hamba Allah ni yang tolong sampaikan dekat mana. Walaupun kita buat kat rumah tapi benda tu mesti berjalan lah. Macam kita hantar dekat kantin-kantin sekolah. So dah mula berjalan-berjalan, sampaikanlah orang Jabatan Pertanian sendiri nampak apa yang kita orang buat. Dan macam biasa dia kan cari usahawan-usahawan macam IKS lah. Untuk yang baru nak mulakan, pasti orang banyaklah tolong kita orang sampailah sekarang. Okay, dah. Perniagaan ni dia termasuk bawah IKS ataupun perniagaan secara sendiri? Jadi macam tapi kategori dulu kategori IKS, sekarang dah tak banyak sangat dengan jabatan. Lepas tu kita orang banyak bergerak sendiri je. Kita tak ni sangat. Sebab ni business family juga daripada ayah, lepas tu saya, lepas tu adik-adik yang lain pun, saya ada 3 beradik lagi kat bawah pun, sekarang semua dah ada dekat sini tapi bahagian masing-masing. Macam tu. Untuk berkembangkan lagi. Itu soalan seterusnya. Sebelum soalan seterusnya nak tanya, macam kita tahu dekat belah-belah bertimur di macam negeri Kelantan, Terengganu, kita senang kita dapat ikan besar, terutama macam ikan fresh, kita buat ikan Kompok Leko. Dekat Johor kan, Johor senang tak untuk dapat bekalan ikan untuk kita nak menghasilkan Kompok Leko tu, sebab selalunya kita mesti guna ikan tu banyak kan. So like persoalan ni,
senang tak untuk dapatkan bekalan ikan yang banyak untuk kita hasilkan kereta-kereta tersebut? Daripada mula berniaga, mula kita berpindah dekat mula buat kat rumah, lepas tu bila kat rumah kita dah tak nak kecah kat rumah, kita dapat ada modal, ada macam modal sikit lagi daripada hasil keuntungan yang kita mula tadi tu, kita orang berpindah ke bengkel lah, macam kita sewa satu tempat dekat Pekan Kampung ni juga. Daripada situ, daripada awal kita berniaga, alhamdulillah tak ada masalah lagi untuk dapat pembekal. Kita orang pun dapat pembekal ikan tu sendiri daripada negeri Johor juga. Tak jauh pun, Johor juga. Kita ambil ikan mersing lah. Tapi kita ambil ikan yang dah siap proses. Kita tak proses ikan tu. Maksudnya ikan seekor-seekor tu kita tak proses. Kita ambil isi ikan saja yang dah siap. Daripada dulu sampai sekarang masih supplier yang sama dan menggunakan ikan yang sama. Tapi kita ada backup supplier juga dekat Pontian. Tapi Pontian tu bila emergency lah, kadang-kadang ada juga masalah ikan dekat dia masalah bila musim-musim tu hujung. Bulan 12, awal tahun. Bila masalah ikan, masalah tempat yang kita selalu ambil tu pun tak boleh nak supply, jadi kita ambil backup supplier. Macam tu lah. So backup supplier tu dia ada, biasalah kalau dalam bisnes ni kita tengok harga. Bila kalau ambil Pontian, bukan tak nak siapa orang Pontian, tapi harga dia sedikit mahal lah daripada yang mersing tu. Jadi kita ambil yang Pontian tu bila emergency saja. Bila pihak mersing tak dapat nak sampai ikan, kita ambil yang Pontian. Macam tu. Nak tahu tahun daripada dapur bertukar ke bengkel. Kiranya kita bertukar ke bengkel tu pada tahun berapa? Sebenarnya 2015 tu adalah macam official tau. Official kita orang daftar SSM 2015. Sebelum tu lagi macam dekat rumah tu dalam time tu saya skor rendah lagi time tu. Saya tak ingat tahun berapa, tapi yang official tu 2015 sebab kita dah ada daftar SSM, kita ada bangunan sendiri, kita official lah tu. So daripada rumah ke bengkel tu tak lama, dalam 2 tahun dekat rumah. Macam tu. Dekat rumah tu kita niaga 2 tahun, lepas tu terus pindah ke bengkel. So 2015, kita official dapat bangunan sekarang lah. Daripada bangunan sendiri, maksudnya kita orang buat sendiri, kelang sendiri, macam tu. Tapi kecil je lah dulu, tak besar macam sekarang. Kalau sekarang, kalau macam Sophie pernah aku datang sini kan. Sekarang dah macam membesar lah. Membesar tu pun sikit-sikit lah, makan tahun juga untuk kita membesar sikit-sikit. Sebab pintaan dari tahun ke tahun makin tinggi lah kita dapat. Alhamdulillah dapat kita besarkan sikit-sikit. Okey, seterusnya last soalan daripada saya. Apa faktor yang membawa kepada penciptaan perniagaan? Kira-kira tak kisahlah daripada puan sendiri ataupun daripada ayah puan, apakah faktor utama yang ataupun faktor yang mencetuskan idea untuk buka dan kekalkan perniagaan ni sehingga sekarang? Bila masa kita niaga tu kan, rasa macam seronok tau sebab dapat berniaga niaga sendiri, dapat daripada hasil apa yang kita buat daripada A sampai Z. Lepas tu macam ayah saya ni dia macam jadi seorang macam kalau buat tu biar buat sampai habis, jangan buat separuh jalan. Lepas tu jangan give up. Walaupun dia lebih banyak pengalaman daripada saya lah. Saya ceritakan sikit lah kalau ikutkan dia dah boleh give up patutnya time tu. Masa dia sendiri, kita lah, walaupun kita owner kan, tapi kita walaupun ada staff, kita dah ada staff lah dalam tak sampai 10 orang lah, bawah 10 orang macam tu staff. Tapi kita sebagai bos pun tetap kena turun pergi buka pintu, hidupkan api lah, nak rebus kopok leko tu kan, hidupkan api sebelum kopok leko tu nak bersiap, nak diproses, kita kena hidupkan api dulu supaya nak bagi rebusan, nak rebuskan, nak panaskan air kan periuk besar. Jadi dulu tak auto, sekarang dah
macam just tekan satu switch dah boleh jalan semua. Tapi dulu tak, dulu nak kena pakai dapur-dapur yang dapur gas biasa tu kan, yang gas kalau buat kenduri tu kan, dapur besar tu, dapur tungku tu kan, dulu pakai tu. Nak kena petik api apa semua. So ada satu hari tu, tentu dekat bengkel sewa, ayah saya sendiri yang buka pintu, lepas tu terlupa buka tingkap. Bila nak hidupkan api ni, bengkel tu kecil. Bila hidupkan api ni kena buka tingkap sebab dia nak perlukan udara lah. Macam bila nak hidupkan api tu, kalau ada spark dia boleh terbakar lah macam tu. So dia perlukan udara, tapi terlupa satu je nak buka tingkap. So jadi udara tu tak full keluar. Bila dia hidupkan api tu, api tu tersambar dekat dia, habis muka ni kulit terbakar yang 80% tu. Memang teruk dia kena. Lepas tu memang rambut ni habis, kening tak ada semua, memang kulit separuh badan lah, separuh badan lah juga dia kena. Sebab dia seorang time tu, kalau ikutkan dia memang dah give up time tu, tak nak teruskan perniagaan tu. Tapi disebabkan ada mak saya yang sebagai tulang belakang dia, yang support dia, bagi semangat balik dekat dia. Alhamdulillah lah sampai sekarang. Lepas tu kami pun anak-anak macam sama-sama dengan dia jalankan bisnes ni. Jadi tu yang kekal sampai sekarang. Dia pun ada prinsip bila kita dah buat perniagaan ni, jadi orang-orang dekat sekeliling kami ni pun macam kita kan dah ada perniagaan kan, jadi orang macam start nak minta kerja kan. Diorang pun tak ada kerja macam tu. Bila yang anak ada suri rumah yang macam nak menjana income lah maksudnya, tapi diorang terikat dengan anak-anak macam tu lah. Tapi diorang still nak dapat duit, jadi diorang nak kerja. Jadi kita macam buka lah peluang pekerjaan, buka peluang pekerjaan pada diorang. Jadi bila dah besar, majoriti pekerja kita kat sini semua orang-orang kampung sini lah, orang sekeliling kami juga. Bukan yang sedar mara, memang orang kampung. So pada senang kita tukar juga prinsip. So tujuan kita nak niaga ni, kita nak bagi macam orang-orang yang mana yang nak kerja dengan kita, kita buka peluang pekerjaan juga untuk orang kampung. Macam tu. Bila Leko Chip, kita ada juga macam sebelum ni buka peluang perniagaan dengan kami macam agent, stokis, tapi tu awal-awal lah. Sekarang kita tak buat dah sebab kita orang banyak fokus dekat offline macam cafe ni lah, macam buka kat cafe. So kita orang ramai pekerja daripada orang-orang kampung sendiri macam tu. Terima kasih daripada saya. Pesan-pesan daripada saya seterusnya saya serahkan kepada yang saya seterusnya lah. Boleh saya teruskan ke? Saya nak tanya tentang latar belakang syarikat Puan. Okay. Soalan pertama, apakah nama syarikat perniagaan Puan? Macam nama yang boleh buat orang kenal tu syarikat Puan. Okay, nama syarikat sebenar adalah Anurful Holisnya Berhad. Tapi kini sekarang ni dikenali sebagai Kopi Tenggi Tanjung Piai. Itu brand sebenarnya. Tapi kalau bila orang sebut Kopi Tenggi, orang dah tahu dah. Cantik, Kopi Tenggi dekat Tanjung Piai tu. Macam tu lah. Itu. Itu yang sekarang memang tengah dikenali ramai. Alhamdulillah viral. So customer pun ramai datang daripada utara. So macam bila cakap Kopi Tenggi tu, insyaAllah lah. Korang pernah dengar tak Kopi Tenggi? Kita tak tahu. Tak tahu tak pernah dengar Okay. Sekarang dikenali Kopi Tenggi Tanjung Piai. Soalan, apakah jenis perniagaan yang Puan jalankan sekarang? Ada terlibat tak dalam industri apa-apa ke? Kita tak ada industri, terlibat mana-mana industri sebab dia persendirian. So sekarang kita pengilang dengan pengedar. Macam tu. Untuk soalan seterusnya, siapakah pelanggan sasaran yang Puan utamakan?
dalam perniagaan itu? Okey, dalam perniagaan kami, macam kalau apa ni, banyak kepada sekolah, tu target-target customer lah, sekolah, kantin-kantin sekolah, koperasi sekolah, peniaga-peniaga pasar malam, peniaga-peniaga pisang goreng tepi jalan, lepas tu dan kepada siapa sahajalah yang nak menjana income, macam terutama suri-suri rumah yang nak menjana income. Contoh kita ada juga ambil agent stokis pun kita ada ambil juga. Itulah. Ya. Soalan seterusnya, bagaimana cara Puan menjalankan perniagaan macam kan banyak masalah dugaan, Puan handle semua? Cara kami handle, kita orang ada juga berguru, macam kita cari mentor tau, macam ada macam kita orang tak boleh gerak sendiri, tapi kita ada cikgu-cikgu kita orang, yang macam contoh yang kita orang daripada dah 2 tahun kita orang bersama dengan Najib Asadoh, itu antara cikgu kita orang lah. So kalau dia kata buat ni kita orang buat. So suruh macam tingkatkan marketing ke, kena buat ni, kena buat tu, itu memang kita orang full dengan dia. Hari-hari ada apa tu, ada kelas, lepas tu setiap bulan kena presentation. Kalau sale teruk, memang kita kena marah macam tu. So dengan ada cikgu-cikgu yang kita orang ambil tu, itulah apa tu, menaikkan lagi bisnes kami macam tu. Waktu PKP, macam mana Puan kekalkan perniagaan Puan? Kan PKP kan ramai yang tutup, macam mana Puan kekalkan? Masa PKP tu, Alhamdulillah kami masih beroperasi macam biasa, cuma memang sangat-sangat menurun lah. Ada juga production yang tak boleh jalan, sebab contoh macam kerupuk leko frozen tu, kita orang tak boleh jalan. Kita jalan macam seminggu sekali baru buat kerupuk leko tu, sebab kan kantin sekolah, koperasi sekolah kan tutup kan, memang sekolah tak di, memang kita orang rasa sesak juga. Tapi kita orang tak boleh nak buang pekerja, memang tu tak boleh. So kita ada pekerja, so rasa macam bertanggungjawab sangat lah untuk potong gaji pekerja pun tak boleh. Tetap kena bayar macam biasa, kurang sesen pun tak ada. Tapi kita orang tukar kepada macam dulu kan term COD, kan famous time tu, time PKP, macam orang duduk rumah tapi tak makan. Time tu lah kita orang macam-macam yang kita orang buat, macam jual nasi lah, tapi pekerja lah buat, kita ajar pekerja buat macam ni, lepas tu kita cari order, macam siapa nak order nasi, macam-macam time tu lah, macam-macam nama nasi yang kita keluarkan, nasi kokok bag lah, kita kan ada kafe kan, jadi barang peralatan tu ada, jadi production besar belakang terpaksa slow, jadi tarik diorang, okay, kalau masak ni, kita jual ni dengan term COD, macam tu. So, time tu lah kita orang bergantung pada term COD tu lah, macam tu. Okay, untuk soalan terakhir, setakat ni berapa ramai pekerja yang Puan ada? Sekarang lebih kurang 20,000 orang pekerja, keseluruhan lah. Paling ramai 25? Paling sikit? Paling sikit macam tu dalam awal-awal tu dalam 9 orang macam tu lah. Sebenarnya pekerja tu campur ke lelaki perempuan? Campur lelaki perempuan. Sekarang pun kita ada macam, kalau waktu sekolah kita ada budak-budak part time, macam budak-budak sekolah, macam kalau nak kerja tak, kita orang ada sediakan peluang pekerjaan untuk budak sekolah ni. Sebenarnya salah, tapi diorang nak kerja, kita nak tolak, jadi kita pun memerlukan diorang. Jadi kita panggil lah, cakap bila macam kat sini, bila cuti sekolah je diorang mesti cari nak kerja boleh tak, okey lah, kita kira jam budak part time kan, budak sekolah part time, kira 1 jam RM40, macam tu kita bayar. Itu je lah soalan. Okay, terima kasih. Assalamualaikum Kak Puan. Salam.
sekarang saya nak tanya serba sedikit sebelum Puan mulakan perniagaan Puan ni. Adakah Puan ada pengalaman kerja dalam bidang usahawan ni juga? Tak pernah, saya tak pernah kerja mana-mana tempat. Lepas habis belajar, saya belajar ambil jurusan diploma perniagaan, business management. Lepas habis belajar tu terus kerja kat sini lah. Sebelum Puan ataupun family Puan adakah role model siapa-siapa yang menjadi tumpuan lah, menjadi pandangan untuk memulakan PT perniagaan ni? Boleh tak ulang balik? Sangkut. Ya. Sebelum memulakan perniagaan ni, ada role model tak? Macam idola apa-apa yang idola usahawan yang lain, macam artis-artis yang terkenal dalam bidang perniagaan ni lah. Role model. Role model saya, ayah saya sendiri. Okay, sebab saya pun walaupun tentu awal-awal mulanya ayah saya berniaga, saya sendiri pun turun tolong sekali lah, walaupun tentu sekolah tentu dah jenam nak ke tingkatan 1 macam tu lah. So memang saya sendiri yang nampak ayah saya buat macam apa yang ayah saya buat, saya nampak lah. So daripada form 1 tu dah masuk asrama, tapi cuti sekolah tak pergi mana-mana, duduk kat Kelang ke tolong. Dari situlah saya memerhati macam lepas dah nak habis sekolah lepas itu tu, saya pun sendiri yang macam ayah saya sendiri adalah role model saya. Cakap lepas ni memang aku nak sambung dekat sini. Saya pun memang tak suka kerja dengan orang. Tak suka, sebab saya suka kebebasan masa. Macam boleh suka buat suka hati, tapi bukan suka hati macam mana lah. Kalau bila bisnes sendiri ni, kita boleh macam-macam lah, kita boleh buat betul tak? Tak ada kekangan masa, tak terikat sangat. Kalau tak ada orang nak marah kita, macam tu lah. Saya tak suka macam terikat-terikat ni, saya tak suka sangat. Jadi bila habis belajar, terus macam saya sambung kat sini je macam tu. Untuk apa yang ayah saya dah buat daripada awal, takkan kita nak stop macam tu je kan, macam sayang lah. Jadi saya sambut pada benda tu. Soalan seterusnya, sebelum memulakan perniagaan keropok lekor kan, ada buat aktiviti perniagaan lain tak? Kalau ayah saya sendiri, dulu dia pernah lah niaga bahagian penternakan. Dia lepas penternakan tu baru dia fokus. Memang tentu dia cacah merubah lah, macam kejap buat ni, kejap buat tu, kejap buat ni. Bila kat bidang makanan ni, baru ada nampak bidang makanan ni macam boleh go lah, macam boleh jaga panjang. Macam tu. So, jelas kita fikir balik macam semua orang makan. Buat apa semua jadi, insyaAllah lah. InsyaAllah semua makanan yang kita buat semua jadi. Jadi macam dia pun mengkaji jugalah. Lepas tu kita ada cikgu-cikgu lain kan, dia pun macam sarankan, tak apa, makanan ni boleh diteruskan. Tak kisah keropok lekor tu walaupun famous dekat Terengganu, Mersing, tapi alhamdulillah sampai sekarang kita orang dapatlah feedback positif. Feedback positif yang macam diorang ambil dengan kita. Kita macam padahal dekat Johor ni, kita pernah kaji lah benda tu, pernah tanya dekat bahagian lembaga ikan, berapa tan daripada keropok lekor Terengganu Kelantan tu masuk Johor. Lebih kurang sebulan dalam 5 tan macam tu, yang banyak sangat. Tapi alhamdulillah kami pun boleh juga supply, walaupun terlalu banyak macam keropok lekor Terengganu Kelantan bawa masuk Johor, tapi keropok lekor kami jugalah orang cari yang macam itulah. Alhamdulillah. Soalan yang seterusnya pula, umur berapa ayah Puan memulakan perniagaan ini? Macam bercadang untuk memulakan perniagaan ini? Tentu umur dia lebih kurang dalam 40 lebih macam tu lah umur dia. Selain daripada bapa Puan, ada lagi tak yang terjun dalam bidang usahawan ni? Tak ada. Dia je. Dia seorang saja yang awal-awal
adik-adik lain dia pun tak minat dalam perniagaan, dia seorang je yang minat. Lepas tu terikut dekat anak-anak dia. Oh, okey. Terima kasih. Itu saja daripada saya. Okay. Seterusnya daripada saya nak tanya, apakah motivasi utama Puan bagi memulakan perniagaan tersebut? Motivasi, saya rasa motivasi untuk saya sambung apa yang ayah saya buat ni adalah bila saya tengok terutama bila kita ada pekerja lah. Setiap pekerja tu, diorang ada masalah peribadi masing-masing. Kalau tak, kenapa diorang nak kerja, betul tak? So, diorang bukan dalam golongan orang yang senang lah. Jadi, bila kita tutup perniagaan ni, kesianlah kat pekerja kita yang ada 20 lebih ni. Apa diorang nak buat, apa yang diorang nak. Bila kita tak buka, kita stop perniagaan ni, apa yang diorang nak buat, apa jadi kat diorang. So, macam, itu jugalah kita motivasi untuk pekerja saya sendiri. Saya memang, kalangan pekerja tu memang rancing lah, macam jadi dah macam adik-beradik. Konsep kat sini, insyaAllah lah kerja kat sini kita macam adik-beradik lah. Kita akan jaga diorang, belai diorang. Walaupun memang kita niaga nak cari customer, nak cari keuntungan. Tapi jangan lupa belakang tabir siapa. Macam tu. So saya memang, kalau orang tanya, kita nak pekerja. Macam pekerja tu lah yang kita kena hargai dulu. Barulah dengan, kalau pekerja diorang seronok kerja, insyaAllah lah rezeki kita datang. Macam tu. Itulah saya rasa, itu yang paling dekat lah dengan saya macam tu. Okey, seterusnya, adakah Puan ada menetapkan sebarang matlamat semasa menguruskan perniagaan? Matlamat. Okey, kat sini saya bacakan sebentar visi syarikat. Visi syarikat ialah menjadi pakar pengeluar produk berasaskan perikanan sehingga menembusi pasaran di peringkat global. So kami memang ada macam, sebelum ni kami ada ekspor. Kita ada produk kedua tu, kalau Kopaliku ni dia macam susah sikit tau sebab dia frozen. Dan satu lagi kan yang Leko Chip kan. Leko Chip tu dia macam expiry dia lama, macam 2 tahun. So benda tu boleh diekspor. Dulu kita ada ekspor ke yang paling dekat dengan kami ialah Singapura lah. Dulu memang kita selalu keluar masuk Singapura dengan Brunei. Brunei pun orang yang Singapura tu yang tolong masukkan. Tapi bila sejak PKP ni macam terjejas sikit lah. Memang susah lah nak masuk Singapura tu sebab kita direct. Kita macam lori kita sendiri yang masuk, bukannya kita buy container tu, tak lah. Tapi sejak daripada tu kita macam, alamak, kita punya visi tu untuk ke peringkat global tu macam dah ni sikit lah, macam dah pudar. Tapi kita macam tak kena apa, it's okay. Kita fokus pada dekat dalam Malaysia pun, insyaAllah lah kita boleh pergi semua. Okay. Lepas tu misi juga, kita akan, misi syarikat kami adalah berusaha meningkatkan sistem pengurusan ke arah syarikat lebih berdaya maju. So, sekarang memang kita ada pekerja kami dan juga mesin-mesin yang kita guna ni adalah semi-auto. So, kita nak memudahkan pekerja lagi menggunakan full machine. Itu kita orang macam nak ke arah teknologi lah, insyaAllah. Dalam proses, ada sikit-sikit lah certain mesin yang kita dah dulu pakai macam api biasa, nak kena kawal-kawal. Sekarang kita dah pakai suhu yang auto, bila capai suhu dia mati sendiri. So macam adalah certain dah kita dah start ke arah auto macam tu. Tapi sekarang memang masih dalam peringkat semi-auto lah. Ada yang sedikit manual. Okay. Yang kedua, misi kami adalah berusaha meningkatkan sistem kualiti produk bagi memenuhi cita rasa pelanggan. So, kita sangat-sangat menjagalah kualiti produk. Sebenarnya key dalam makanan ni adalah kualiti. Bukan kuantiti. Kualiti tu sangat penting lah kami sangat tekankan pada staf kami. Kualiti makanan tu memang kena jaga. Jangan mengharapkan kualiti. Walaupun kuantiti banyak, tapi kualiti tak jaga pun tak guna juga kan, betul tak? Okay, jadi kami kualiti memang kami sangat jaga sebab kita ada halal dengan mesti. So memang diorang kita setiap 2 tahun sekali kita akan renew. So diorang memang datang untuk pantau. So jadi kualiti tu memang sangat jagalah. Okay.
dia berusaha meningkatkan usaha pemasaran dan menerusi pasaran dalam dan luar negara. So far kita berada di dalam negara, luar negara, insyaAllah lah. Bila tak tahu lagi. Okay? Itu saja. Okey, seterusnya apakah sumber yang tersedia sebelum Puan memulakan perniagaan ni? Sumber, macam saya cakap tadi, yang kita ada tu mentor lah. Mentor yang kami ada tu, kita berguru dengan Najib Sadok, dengan Dr. Azizan, tu antara cikgu-cikgu yang banyaklah membantu kami dalam menjalankan perniagaan ni, daripada segi marketingnya, macam mana nak go bigger, apa pandangan kita dalam masa 10 tahun akan datang, macam tu. Okey. Soalan saya yang terakhir, adakah Puan menggunakan sebarang rangkaian ketika menguruskan perniagaan macam media sosial ke? Ya, kami ada dua, offline dan juga online. Macam offline tu tadi yang saya cakap, kita ada lori dan juga ada tim-tim marketing yang buat macam edar-edar flyers. Satu kita punya offline lah. Kalau macam online, kita ada media sosial Facebook, TikTok, Instagram. Kita ada buat FB Ads, WhatsApp blasting. Memang kalau online tu memang insyaAllah kita akan kuasai. Kita dah kuasai. Website pun kita ada juga. Okey, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum. Saya nak tanya, ketika dalam mengawal pada peringkat awal perniagaan, Puan serius atau tidak? Apa sih? Ketika dalam mengawal peringkat awal perniagaan Puan, serius atau tidak? Serius atau tidak? Yes, serius. Sangat-sangat serius. Family kita orang macam strict sikit lah. Macam ayah saya memang strict lah. Kalau betul prinsip dia, dah mula sesuatu mesti kena buat A sampai Z. Jangan buat setengah jalan macam tu. So memang sangat serius lah benda tu. Soalan seterusnya, apakah risiko Puan dalam memulakan perniagaan? Risiko perniagaan? Risiko perniagaan ni banyaklah, macam persaingan dalam contoh macam cakap tadi tu, korpor leko daripada macam korpor leko kita orang, persaingan kita orang ada korpor leko Terengganu dan juga Kelantan. So macam mana kita nak berdaya saing yang sihat lah. Kita tak nak lah macam orang kata ada je tipu, tak ada feedback buruk. Ada contoh kata, alah korpor leko Terengganu tu lagi sedap daripada korpor leko awak ni. Kita orang banyak kali kena. So macam tak apalah, dengan benda-benda yang kita dapat feedback negatif tu dah buatkan kita orang lagi bersemangat lah untuk terus maju ke depan. Itu antara persaingan kita orang, persaingan produk kami. Kita menyebab dengan feedback kita memang sangat bila ada customer tu kan, kita macam okey tak, macam mana rasa dia. Sebab feedback customer ni penting lah, sebab kita nak tahu apa salah kita. Memang selalu cari salah lah, tak cari yang betul pun. Kalau ada yang betul tu alhamdulillah. Macam tu lah. Soalan seterusnya, apakah perancangan bisnes Puan pada masa sekarang? Perancangan perniagaan. Perancangan perniagaan pada masa sekarang, sekarang lepas habis PKP ni, kita bukan baru, macam yang tidak baru nak naik balik daripada yang selepas, macam contoh sel merudum yang sangat teruk. Lepas tu, dengan lepas habis PKP ni, kita orang macam bulan habis lah memang. Tapi kita banyak sekarang kat kedai makan, kita kan ada kafe. Jadi kita orang cubalah macam dengan adanya media sosial, kita cuba memviralkan bisnes syarikat kami. So alhamdulillah lah, ada orang kata dah viral, tapi so alhamdulillah lah, nampak perbezaan bila orang datang kat kedai kami tu, berbeza lah nampak perbezaannya. Lepas PKP ni, nampak perbezaan sebelum dan selepas PKP. Sebelum PKP tu biasa-biasa je, kita orang banyak struggle lah. Sekarang alhamdulillah, maksudnya orang makin ramai masuk sesak-sesak macam tu lah. Soalan terakhir,
Adakah Puan bersedia atau tidak ketika membuka perniagaan? Saya sangat bersedia lah. Sebelum saya nak meneruskan ni, saya pun dalam masa saya belajar dulu, sebelum saya ambil business management. So apa yang saya belajar tu saya praktikan dekat sini. Apa yang saya belajar masa dekat U dulu, saya ambil, saya gunakan ilmu-ilmu tu dekat sini. Lepas tu saya pun ada mentor juga, cikgu-cikgu online. Pun saya gabungkan, alhamdulillah saya praktikan dekat sini, dekat perniagaan sini. Itu saja. Dah habis kan? Okey, last sekali terima kasih kepada Puan atas contoh. So apa yang dapat kami simpulkan daripada pengalaman Puan itu, kita kena sentiasa bekerjasama. First kali kita kena rancang proses pula untuk kita lagi kembangkan lagi kita punya perniagaan itu. So kedua, kita kena ada minat supaya dengan minat tu baru walau apapun dugaan tu datang, kita still boleh nak teruskan. Betul. Okay. Sebelum tu juga apa tu, kalau apa-apa nak mulakan niaga ni, kita kena ada perancangan setahun akan datang, 5 tahun akan datang, 10 tahun akan datang. Kita kena plan benda semua. Kalau kita ada plan, kita rasa macam terkotak-kanting, nak buat apa. Bila kalau kita ada perancangan, kita down, so kita macam let go je lah macam tu. Tapi bila kita ada 10 tahun akan datang, kita nak apa yang kita nak buat, apa yang kita nak, rasalah jadi kita punya macam pembakar lah orang kata macam tu. So at the same time, kena juga cari mentor, macam cikgu. So cikgu tu jugalah yang akan membakar kita untuk ke depan. Sebab bila dengan cikgu tu, kita kan ada student-student lain kan. Nanti mesti kita akan rasa macam student tu boleh buat, kenapa kita tak boleh buat? Macam tu. Bila kita tak ada mentor kan, kita sendiri, kita akan blur. So kita tak tahu nak rujuk siapa bila kita down. Macam tu. Okay? So pentingnya mentor tu dalam perniagaan tu yang penting lah kan. Betul. Kita kena ada guru supaya kita dapat kembangkan lagi ilmu kita semua. Itu je dari saya. Sophie nak cakap apa? Okey. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Puan kerana sudi meluangkan masa bersama ahli kumpulan kami dan menjalankan tugas saya berkumpulan ini. Semoga perniagaan syarikat Puan terus maju, insya-Allah. InsyaAllah. Amin. Terima kasih Puan. Terima kasih semua. Semoga apa yang korang, saya cakap sikit. Semoga apa yang soalan-soalan tadi, saya harap menjawablah. Kalau tak terjawab, saya minta maaf sangat. Tapi boleh, nanti Sophie boleh refer saya balik lah. Contoh kalau ada soalan-soalan tu tak menjawab ataupun ada kekurang, bagi tahu je. Nanti boleh through WhatsApp je. Okay, insyaAllah saya boleh reply dan saya boleh ni balik lah. Saya gabrah. Nervous jadi kadang-kadang dah cakap-cakap terlupa. Okay. So, semoga maju jaya assignment ni berjaya lah untuk korang. Okay. Terima kasihlah sebab memilih pihak saya sebagai assignment korang. Kejap nak ambil gambar. Boleh. Cakap tak 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Okey. Terima kasih Kak. Okey, sama-sama. Terima kasih juga semua. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye. Bye.